Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Sekali lagi Allah mengizinkan kita bertemu pada tengah hari yang mulia ini untuk sedikit lagi menambah ilmu yang Allah hanya turunkan pada kita sikit je. Yang kita belajar sikit je. Yang kita dapat lagi sikit. Yang kita amal sangat sedikit. Yang Allah terima entah ni. Jadi banyak benda, banyak sikit. InsyaAllah yang paling penting bukan banyak atau sikit. Yang paling penting adalah taat mengikut sunnah dan menepati ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah. Baik. Ramadan datang dan pergi. Saya suka melihat tulisan yang diorang WhatsApp kat saya pada pagi tadi. Dia kata dalam pesanan yang Sya'ban tu, nama aku Sya'ban, aku sekadar ingin mengingatkan kalian bahawa jiranku yang bernama Ramadan akan mendatangimu. Okey, tak lama lagi Ramadan datang bersama isterinya Rahmah, bersama anaknya As-Siyam, dan dua lagi apa cerita dia kata gitulah, As-Siyam, Al-Qadr, pengampunan dan sebagainya. Dan Sya'ban berkata bahawa Ramadan tidak akan lama bersama kamu, hanya lebih kurang 20 hari ke 30 hari. Dan hargailah kehadiran mereka. Sya'ban akan pergi meninggalkan kamu. Bila sahabat tanya bulan apa, bulan itu terletak di antara baina Rajab wa Ramadan, di antara Rejab dengan Ramadan, yakni Sya'ban. Manusia lalai. Ulama hadis menafsirkan hadis tersebut dengan mengatakan memang benar. Pada bulan Sya'ban manusia tidak buat persiapan menghadapi Ramadan, tetapi manusia sibuk buat persiapan menghadapi Syawal. Pada bulan Sya'ban manusia pecah dapur belakang, tambah pergi ke belakang lagi. Pada bulan Sya'ban manusia pecah tembok lama, naik tembok baru. Pintu pagar, auto gate pun tukar. Yang nak raya tak tahulah rumah ke dia. Paling tidak tak ada modal tukar cat pun jadilah rumah itu. Tak termasuklah langsir ke, kerusi meja dan sebagainya. Semua dia tukar, tapi dia tak tukar. Nah, itu kesilapan, itu kelalaian. Ulama menyatakan bahawa hadis tersebut jelas mengatakan manusia lalai apabila pada bulan Sya'ban. Kata Aisyah, ku melihat Nabi berpuasa sehingga ku sangkakan Nabi enggak pernah berbuka. Dan ada kala ku melihat Nabi itu berbuka sehingga ku sangka bahawa Nabi itu tidak pernah berpuasa. Hadis sahih Bukhari. Ya, maka lalainya manusia sepatutnya pada bulan ini kita berlumba-lumba memperbanyakkan ibadah puasa sunat. Itulah persiapan untuk puasa Ramadan Al-Mubarak. Di dalam puasa sunat itu kita boleh puasa 1 hingga 15. Kita pun dah habis last day. Kan malam ni nisfu Sya'ban kan? Ya, last day dah habis dah. 1 sehingga 15. Ustaz, kalau tak dapat 15 hari, buat ala-ala Nabi Daud. 1 hari puasa, 1 hari cuti. Kalau tak larat Ustaz, Isnin dan Khamis. Kalau tak larat Ustaz,
13, 14 dan 15 hari bulan, hari-hari putih ataupun ayyamun bidam. Kalau tak larat ustaz, kau tak payah puasa. Ada tak larat aja. Kan ya? Dalam hal ibadah memang tak larat. Tapi kalau pergi pasar malam 21 lorong, setiap lorong dimasuki. Walaupun lorong tu tak ada kena mengena dengan dia. Tu semua dia perginya. Tapi bab puasa sunat, sepatutnya Nabi banyak berpuasa tapi kita tinggal. Kalau nak tengok persiapan Ramadan, lihatlah puasa pada bulan Syaban. Pada bulan Syaban kita melalui sahur, maka kita sudah membentuk sahur untuk sahur di bulan Ramadan Al-Mubarak. Pada bulan Syaban kita sudah bermula sahur, maka sahurlah kita seumpama sahur Nabi SAW. Malam tadi saya di Kundang ke Kuang, apa nama itulah, Kundang kan, Kundang ya, terletak Cik Dah, nama mak kepada YB ya, Datuk Suhaimi apa nama dia. Kan? Dia bagi tajuk bagaimana menggamit kasih sayang Allah. Saya jawab terus dalam ayat Quran surah Ali Imran, bagaimana menggamit kasih sayang Allah. Kata Allah, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu, barang siapa yang benar-benar kasih dan cinta pada Allah, fattabi'uni, ikut aku. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang yang ikut Nabi dapat kasih dan sayang Allah. Itu jawapannya. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Surah Ali Imran ayat 31. Nah, kalau kita nak menggamit kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, nak buat persiapan pada bulan Ramadan Al-Mubarak di bulan Syaban untuk bertemu dengan Ramadan, adalah kita gamit. Kita cari cinta Allah Subhanahu wa taala dengan menepati sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ibadah puasa, maka kita bermula dengan sahur. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersahurlah kamu. Sesiapa yang berbuka di awal waktu dan bersahur di akhir waktu, maka dia sentiasa dalam barakah. Akhir waktu pukul berapa ustaz? Kira-kira kalau dalam hadis, Zaid bin Abu Harithah menyatakan, aku bersahur bersama Nabi. Lantas ada sahabat tanya, ya Zaid, kam qadar, berapa kadar antara solat subuh dengan kamu bersahur? Maka kata Zaid, 50 ayatan, lebih kurang 50 ayat Al-Quran dibaca. Yakni kira-kira 10 minit sebelum azan. Kalau kita baca Yasin 83 ayat, lebih kurang 15 minit. Ini kita kira 50 ayat lebih kurang 10 minit sebelum azan. Mari kita kat orang Melayu pula, 10 minit sebelum azan tak boleh makan, imsak. Dia kata, ustaz, tu imsak tu mana boleh makan? Engkau tak nak makan, sudah, kita orang nak makan. Mana ada dalam hadis mengatakan imsak itu melarang kita makan? Imsak itu adalah ciptaan para ulama supaya kita berhati-hati. Udah-udahlah menterdarah. Kasar bunyi je kan. Udah-udahlah. Mana tidak, Nabi 10 minit mencukupi. Kenapa? Sebab Nabi sahur itu makannya kurma. Kadang-kadang makan roti keras yang dimamah bersama dengan kurma basah. Jadi kurma basah tu kan dia jadi macam jam. Kalau kita buka puasa dekat Masjid Nabawi atau Masjidil Haram kan gitu, panjang gitu kan ya. Ya, ambil kurma, campak 3-4 biji, udah jadi kunyah jus, lepas tu koyak roti kasar tu, dum, dia akan jadi macam jam. Itu aja. 1-2 suapan, sekadar itu aja. Jadi dia kata, ustaz, tak sempat ustaz 10 minit. Memang tak sempat sebab engkau bersahur. Ya Allah, siakap 3 rasa. Telur dadah, tom yam campur, ya Allah. Itu bukan bersahur tu, itu berbuka, berbuka dan berbuka. 3 kali berbuka. Nikmat. Ustaz dia kata, kalau makan sikit kan lapar besok. Memang tujuan kita puasa untuk lapar. Nak rasa kepayahan orang miskin. Ada orang bangga dia kata, ustaz, tahun lepas 29 hari saya puasa tak lapar-lapar, kenyang. Hebat ya? Bukan hebat, tu teruk lah tu. Kalau dah tak rasa lapar dan dahaga langsung.
Bila kita tanya dia sahur macam mana? Sahur 2 tambah 1. Ya Allah, 3 pinggan. Ingat 1 tambah 2 ni 2 tambah 1. Banyak tu. Maka tolonglah betulkan. Nak buat persiapan daripada bulan ni. Ustaz, saya tak sempat berpuasa 1 hingga 15 kerana haid orang perempuan. Boleh tak saya berpuasa daripada 16 ke atas? Boleh. Yang tak boleh puasa 28 29 Syakban yang dipanggil hari-hari Syak. Ustaz, hari Syak tu tak boleh puasa. Tak boleh, haram. Ustaz, saya tinggal 2 hari lagi nak qada. Yang tu boleh. Rasa kakak bukan tahun lepas pun tinggal 2 hari juga ke? Tahun ni pun dia pun 2 hari juga. Maka untuk qada ni memang tidak boleh ditangguh-tangguh, maka dia dibenarkan. Kalau nak sengaja kita orang lelaki 1 sampai 15 tak puasa-puasa, tiba-tiba masuk ke 18 ke 21 baru teringin nak puasa, yang tu tak disuruh. Yang tu tak disuruh ya. Kecuali puasa-puasa biasalah, Isnin, Khamis dan sebagainya. Ini persiapan. Jadi nunggu azan, tidur jalur betik. Tidur lena. Sedor-sedor 6.45 opocon. Dah habis. Kan? Maka kenapa? Sebab manusia memandang sahur itu sekadar sahur. Sedangkan apabila kita bangun, katakanlah kita bangun awal, sahurnya subuh sekarang 5.40 lah katakan. 5.40, kita bangun paling lewatlah jam 5. Bangun jam 5, gosok gigi, ambil wuduk dan sebagainya, tahajud. 2 rakaat tahajud, 3 rakaat witir. Jika witir belum buat pada malam tu. Kalau witir dah buat, jangan mandai-mandai buat witir lagi. La witraini fil lailah. Tiada 2 witir dalam satu malam. Kalau dengan tarawih dah buat, tak payah buat 2 rakaat tambahan. Kemudian ngaji Quran sikit, sebab Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Zikir sikit, baca kitab hadis sikit dan sebagainya. Yang mampu-mampu sikit-sikit, tak payah buat banyak. Sementara menunggu tu 5.40 masuk azan kan, 5.30 baru kita ambil kurma. Ataupun kaedah kita orang Melayu yang ringan-ringan nak makan, paling tidaklah roti canai sekeping, teh tarik 1 gelas, mencukupi bagi orang lelaki. Bagi orang perempuan, dia diet teh segelas, green apple 1. Tu kan ya. Perak perut udah memadai. Kalau rasa mencukupi sikit-sikit cukup, selesai. Lepas tu buat apa? Nunggu azan dilaungkan. Sunnah Nabi SAW. Jangan sesekali tinggal. Tunggu azan Ustaz? Yes, tunggu azan. Apabila azan dilaungkan, maka solatlah sunat fajar, atau dipanggil solat sunat qabliyah subuh, atau dipanggil solat sunat subuh. Nikmat besar. Kata Nabi, raka'atan al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Riwayat Al-Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Maka kalau kita buat yang ni, amalan indah, cukup indah. Ya, ini jangan sunnah itu memandang yang sunat. Sunnah itu adalah amalan Nabi yang wajib dan yang sunat. Yang mana sunnah. Okey, dia pun pergi jemaah solat tarawih, tapi jemaah solat isyak tak datang. Kan? Jemaah solat subuh tak datang. Itu bahaya tu. Kita kena memilih sunnah yang lebih besar. Memang karut ke? Ada sahabat, Ustaz, saya nak tanya, saya pergi sembahyang raya Ustaz, alhamdulillah bagus, tapi masalahnya saya tak sembahyang subuh. Apa hukumnya? Nak kata hukum apa ni? Hukum gantung aja ke? Apa? Saya tanya, kenapa tak sembahyang subuh? Dok, saya belum. Hadisnya palsu. Katanya malam ini kitab kita akan ditutup dan kitab baru akan dibuka. Kau pandai-pandai je cerita ya.
kitab mana yang kena tutup, kitab mana pula yang buka, malaikat mana yang tutup, malaikat mana yang buka. Kitab kita tidak pernah bakal ditutup dari hidup sampai ke mati, sehinggalah waktu diadili oleh Allah pada hari pengadilan. Ditutup itu sama ada kita pergi ke syurga, atau ditutup itu menerima hukuman dalam neraka. Ada orang ketika hidup, kitabnya dibuka, dosa pun tertulis, pahala pun tertulis. Ada orang sudah mati, kitabnya masih dibuka, amal doa anaknya, semuanya sampai kebaikan kepadanya. Atau kejahatan yang dia tinggalkan di atas dunia diamalkan oleh orang lain dengan tunjuk ajarnya, dosa sampai lagi kepada dia. Kitab tidak pernah ditutup. Jangan percaya yang bukan-bukan. Hari ini SMS memohon ampun dan maaf sangat banyak. Saya menyusun jari 10, siap dengan jari kaki sekali. Memohon ampun dan maaf itu perangai tak tahulah kenapa. Ya, jangan tambah amal sendiri, tapi ikut sunnah Nabi. Apa yang dibuat baik? Ada satu hadis Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Baihaqi pun ada. Ya, Nabi SAW menyatakan pada malam nisfu Sya'ban, walaupun ada yang terkini mengatakan hadis ni ada gharibnya sikit dan sebagainya, tapi saya mengatakan hadis ni masih sahih. Malam nisfu Sya'ban, pada malam nisfu Sya'ban Allah memandang kepada hamba-Nya jami'an, keseluruhan dipandang. Dan Allah mengampunkan kepada hamba-Nya pada malam nisfu Sya'ban jami'an, keseluruhan, illa al-musyrik, kecuali orang yang berada dalam keadaan syirik pada Allah Ta'ala. Dan kecuali orang yang kedua adalah orang yang sentiasa bergaduh dan memutuskan hubungan silaturahim. Masih ada dendam kesumat di dalam hati, marah kepada orang lain. Pada malam ini sepatutnya lepas solat maghrib, tugas kita adalah istighfar dan minta ampun. Kerana malam ini Allah menterjemahkan pengampunan dan kasih sayangnya jami'an, keseluruhan. Jadi selepas solat maghrib pada malam ini, apa kita buat? Istighfar. Bagi salamnya, astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampuni aku ya Allah, aku bertaubat padamu ya Allah. Sudah, simple. Kan ya? Jangan ikut kaedah kita, ikut je kaedah sunnah. Kerana sebab Allah bagi kita pengampunan malam ini. Dan tolong bebaskan kita daripada dua golongan ini. Tolong bebaskan sebelum maghrib. Jangan ada di antara kita yang minda hatinya, badannya masih lagi syirik pada Allah. Masih lagi ada kaitan dengan bomo yang nang buti nang kui. Masih lagi di badannya ada tangkal-tangkalan, jampi-jampian, dan ada macam-macam kat rumahnya. Nah, itu semua menggagalkan kita pada malam ini tak dapat pengampunan. Ya, al-musyrik ini adalah golongan yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu sebut, orang Melayu terlalu hampir sangat dengan benda syirik. Terlalu banyak kesyirikan orang Melayu, dan dia tak tahu yang benda tu adalah benda syirik. Kenapa? Sebab dia tak mengaji dan dia tidak cuba memahami. Maka syirik buang jauh-jauh. Tak mau ada kepercayaan khurafat, tak mau ada fikir yang bukan-bukan, tak mau dah lepas ni tanam uri letak pensel stabilo. Kan, kalau rasa pensel stabilo tak cukup, tanam letak Samsung. Beli je Oppo pun boleh lah. Kan ya? Tu nampak khurafat dan syiriknya manusia. Kan? Yang kedua, siapa yang tak dapat pengampunan? Orang yang sentiasa gaduh, ada dendam, mau putus hubungan silaturahim, terutama dendam pada ibu dan ayahnya. Sebelum maghrib, angkat telefon dulu, telefon mak dengan ayah. Kalau ada dendam, kalau tak ada dendam tak payah, tak ada masalah apa pun. Kalau ada dendam, kalau dia masih marah dengan kawan, hantar WhatsApp, nak cakap tak sampai hati, minta maaf lebih. Hari itu tercakap juga, dia kata gitu. Dah. Ya, buat sesuatu dan bebaskan jiwa kita daripada perasaan kesumat.
Jangan ada perasaan marah, itu putus hubungan silaturahim. Kalau masih ada sebelum maghrib, maka ketika selepas maghrib dia tak dapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini kerugian yang sangat besar dalam hidup kita. Baik, sebab tu pada kita nak buat persiapan daripada sekarang. Kita katakanlah persiapan ini, orang yang kita kata tadi kita nak puasa sunat lah. Tak apalah. Masalah kita orang Melayu pula. Orang Melayu masa time Nabi suruh puasa, masa time tu lah dia nak buat kenuri. Paling banyak kenuri arwah bulan Syaban lah. Semua orang nak buat kenuri menyambut Ramadan, kenuri tahlil arwah. Rupa-rupanya ada mereka percaya. Saya duk tanya dan dapat satu jawapan. Katanya, Ustaz, bulan ni memang kita kena buat kenuri arwah, Ustaz. Kenapa? Sebab bila kita buat kenuri arwah tu sedekah kebaikan kepada dia, sebab nanti bulan Ramadan dia mudah balik. Rupanya dia percaya roh akan balik pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Maka saya katakan hadis yang menyebut sedemikian palsu sepalsu-palsunya. Roh tidak akan pulang ke mana-mana melainkan berada di bawah jagaan Allah. Dua roh yang kita selalu sebut ada disebut dalam surah Az-Zumar ayat 42. Roh pertama Allah pegang dan Allah tidak lepaskan. Roh orang yang benar-benar mati, melainkan dilepaskan ketika dia menerima nikmat ataupun menerima kutukan Allah di akhirat nanti. Roh yang kedua Allah pegenggam dan kemudian Allah lepaskan. Bila? Keesokan hari ketika dia bangun daripada tidurnya. Tidak ada roh yang bila dia mati senang-senang bergentayangan pulang ke Kuala Lumpur, Kuang, Kundang, Bukit Beruntung. Tak boleh. Itu kepercayaan karut yang ada pada umat Melayu. Ustaz, ni kan ada hadis ni. Hadis ni dibaca oleh seorang ustaz di Masjid Al-Azim Kampung Pandan. Kan WhatsApp sampai gitu. Kononnya menggunakan nama ustaz tu. Hendaklah kamu ziarah kubur pada petang hari Khamis, kerana bila kamu ziarah masa tu roh semua kembali ke alam kubur, maka roh-roh akan mendengar kehadiran kamu. Palsu dan bohong, malah dusta. Ya, jadi kita buat ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Persiapan yang sahur dah selesai tadi. Sahurlah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga kita wahai lelaki, jangan sibuk pergi solat jemaah tarawih, solat jemaah subuh. Udah 12 tahun tak pergi. Jadi kalau mau buat persiapan mengikut sunnah, jaga solat jemaah subuh. Dalam hadis menyebut, kalau tidak dapat menjaga 5, jaga 4, tak dapat 4, 3. Kenapa? Yang mana 3? Subuh, asar dan isyak. Kata Nabi dalam riwayat Muslim, man sallal isya fi jama'ah faka'annama qama nisfal lail. Siapa-siapa yang solat isyak berjamaah, maka baginya Allah bagi dia pahala seumpama qiyam separuh malam. Wa man salla subhi fi jama'ah faka'annama qama laili kull. Siapa-siapa yang solat subuh berjamaah, maka baginya pahala malam itu qiyam sepanjang malam. Wa man sallal asr fil jamaah. Siapa yang salat asar berjamaah, ghufira lahu ma taqaddama min zanbi, diampun seluruh dosa dia yang telah lalu, di awal, di pertengahan dan di penghujung malam. Paling tidak, bagi siapa? Bagi kami orang lelaki. Orang perempuan tak payah berlari-lari umpama flying dayak pergi ke masjid. Tak payah 100 km sejam berlari-lari, tak perlu. Orang perempuan, kata Nabi SAW pada orang lelaki, wahai lelaki, tolong jangan halang wanita jika mereka mau ke masjid. Tapi beritahu mereka, solat di dalam bilik tidur mereka lebih baik dari solat di ruang tamu rumah mereka. Solat di ruang tamu rumah mereka lebih baik daripada solat di masjid kampung mereka. Solat di masjid kampung mereka lebih baik daripada solat di masjid aku. Kenapa? Sebab Allah dengan Nabi perintah wanita dia duduk dalam rumahnya, sehingga Nabi kata masjid yang terbaik bagi seorang wanita adalah alam rumah tangga dia sendiri. Ini tidak. Tarawih dia je yang tergedik-gedik nak pergi.
laki tenang. Bang, cepatlah, slow lah awak ni. Nak pergi buat baik tapi tengah bercakap kasar dengan laki. Laki tu slow sebab tak nak pergi sebenarnya. Dia sebenarnya tak nak pergi dia. Begitu kan. Kan? Ustaz, kalau suami saya tak nak pergi, saya nak pergi, tak payah pergi. Kalau suami tak pergi, awak tak payah pergi. Kenapa tak payah pergi, Ustaz? Tak payah pergi, duduk je di rumah. Kejap dia minta kopi, bancuh je kopi. Kejap dia minta tu, bancuh bagi dia bagi kembung. Ya, sudah selesai. Tak payah susah hati. Ustaz, saya nak solat tarawih. Solat je dalam rumahmu. Bukankah hadis menyebut sedemikian? Solat fardu pun Nabi suruh solat di rumah, tambah solat sunat. Ustaz, tak ada siapa nak selawat. Apa selawat macam? Dan takabur. Tak perlu, ya. Akhirnya apa jadi zaman kita? Borang tahlil menjadi satu sumber perniagaan bagi masjid. Tahun lepas buat fotokopi tu, fotostat cuma 100 borang je. 100 borang tak habis, 87 je. Tahun ni dia kata permintaan banyak, fotostat 300 borang. AJK kata bendahari. Kemunting Taipei, jumpa pun tak pernah. Tiba-tiba suruh tu imam tu berdoa, Allahu Rabbi. Maka orang perempuan buat apa? Azan isyak, solat isyak. Sempat dia istirahat. Ustaz, macam mana saya nak sembahyang tarawih? Kau sembahyang je lah. Kan ya, solat tarawih. Ustaz, niatnya macam mana? Nawaitu sama roden ke? Ni tak payah susah-susah lah, niat dalam hati je Allahu Akbar. Ustaz nak baca apa tu? Imam kan baca panjang. Awak imam ke tidak? Tak, makmum. Ada baca pendek udah. Ustaz baca apa Ustaz? Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. 2 rakaat kedua Ustaz, apa? 2 rakaat yang kemudian Al-Fatihah, Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Fatihah, Qul huwallahu ahad. Yang ketiga Ustaz, kalau rasa tak larat, Qul huwallahu dengan Qul huwallahu dah. Yang keempat yang nak buat cukup 8, kalau rasa tak larat, Fatihah dengan Fatihah udah. Selesai. Kan? Jadi dia solat dia tenang 2 rakaat kan, habis 2 rakaat. Kemudian tu dia kata, "Oh, terlupa nak kemas meja." Dia berhenti dulu. Dia pergi dulu kat meja makan, pergi meja makan nak kemas, tengok badak berendam ada lagi 2 biji. Makan dulu badak berendam. Makan dulu. Lepas tu sambung lagi 2 rakaat. Semayang 2 rakaat rasa letih, baring. Oh, pocok bunyi krong. Letih. Balik daripada miti kerja. Dah balik nak pulun di situ, pulun sini lagi kan. Maka itulah hakikatnya, buat diam sikit. Habis dah. Habis dah 8 rakaat. Selesai. Tak payah berlumba-lumba. Dan takut orang perempuan ni dia ikut laki pergi. Abang dia tanya, awak nak ikut tak nak pergi sembahyang tarawih ni? Ikutlah, mana boleh tak ikut. Awak ingat awak je seorang nak masuk syurga. Suara tu rasa macam nak luku kepala tu. Dahsyat betul tu. Awak ingat awak seorang nak masuk syurga. Tak apalah, pergilah. Pergi malam tu masjid buat 23. 20 tambah 3. Suami pun nak lari sebenarnya, tapi tengok lelaki bini tak lari. Jadi suami pun buat 23. Isteri pun buat jugalah. Isteri buat 23. Balik sampai ke rumah, suami kata, "Yang buat kopi sikit." Rasa nak tidur tak boleh, kena minum kopi sikit, air panas pun lega. Abang ingat abang saja keletih 23. Saya pun 23 tau. Tu kan, mula tu mungkin ini sikit-sikit kopi, ini sikit-sikit kopi, ini sikit-sikit kopi. Kan kerja tak elok. Maka sebab tu orang perempuan dia kena damai dalam amal. Orang perempuan cukup sempurna, tak ada masalah apa-apa. Ya, tak ada masalah. Buat bagi simple. Baik, kita balik pada masalah puasa kita. Kalau kita dapat puasa dengan buat persiapan puasa pada bulan Syaban dengan mematuhi sunnah Nabi. Puasa bulan Syaban, Nabi khabarkan puasa ni yang dalam Ramadan juga. Nabi khabarkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kata Nabi apa? Man shama Ramadana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman pada Allah, mengharap ganjaran dari Allah semata-mata, apa jadi? Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Diampun dosa mereka yang telah lalu. Habis semua diampunkan. Itu puasa. Salat tarawih. Wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang mendirikan malam lepas maghrib tu, dia lalu malam tu termasuklah dengan tarawih, maka diampun dosa mereka yang telah lalu. Ada lagi, wa man qama lailatal qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa-siapa yang membangunkan malam al-qadrnya kerana iman pada Allah, harap ganjaran Allah semata-mata bukan manusia, maka dia akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Allahu Rabbi. Besarnya nikmat. Persiapan mulai daripada sekarang. Bentuk puasanya itu puasa seperti puasa Nabi SAW. Bukan hanya sekadar menahan mulut dari makan, bukan hanya menahan kemaluan daripada bersetubuh, tapi juga menahan mulut, mata, telinga, seluruh organ termasuk akal fikir serta detik hati daripada berlaku maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baru itu dinamakan puasa. Artinya menahan. Puasa itu kan artinya menahan. Bukan sekadar menahan mulut dari makan, tapi juga menahan mulut daripada berkata rafat, berkata dengan kata-kata keji. Kita kadang-kadang mulut tak cakap dah sekarang, WhatsApp cakap. Kan? WhatsApp cakap. Kalau tidak, status Facebook sindir. Kan ya? Sindir. Macam-macam sindir, macam-macam lah dia buatnya. Maka rupa-rupanya puasanya besok, kata Nabi, dapat lapar dan dahaga. Rugi, sangat rugi. Puasa tak? Puasa. Sial, malas, semua puasa belaka. Tak ya? Tambah-tambah orang perempuan lagi, bukan takat puasa wajib je, puasa sunat. Dahsyat. Puasa sunat ni tak berhenti-berhenti. Laki tak start-start, dia tak berhenti-berhenti. Betul. Laki dia tak start-start lagi. Tu punya hebat. Tapi ada benda hak tak betul dia buat. Ada sangat-sangat banyak. Facebook kita lah, Instagram kita lah, macam-macam. Malah kata Al-Ghazali, apabila di jimat, tapi bulan Ramadan belanjanya sangat tinggi. Setiap hari balik dari miti singgah di bazar Ramadan. Kan? Mata ni. Sebab tu mata kita cepat buat dosa. Kan kita mata ada kuasa. Dari kerana mata yang mempunyai kuasa, oh aku tergoda, terkecewa dari kerana mata. Perasan? Mata tu masuk nampak apa balik, nak makan. Pergi lagi, nampak buah Melaka, nak makan. Pergi lagi, semua nak Melaka, nak. Bawa balik tak atas meja. Balik tak atas meja, makan sikit. Makan sikit. Lepas tu beli pula tu buah nangka, angin penuh badan. Udah ada jadi apa? Adik-beradik setan membazir. Agama tak suruh gitu. Nabi tidak pernah berbicara apa yang kita nak set berbuka. Akhirnya hari ni lebih buruk perangai manusia. Buffet Ramadan di hotel 5 dan 10 bintang. Mayang maghrib tak? Saya pernah dijemput ke sebuah hotel oleh sebuah syarikat besar. Ustaz, datang Ustaz bagi tazkirah dekat syarikat kami. Bagus. Tapi tolong persiapkan tempat solat yang sempurna bagi kami. Ini Allahu Rabbi sangat bahaya. Dan yang paling buruk sekali, kambing.
Katanya Nabi suka makan kambing. Ya, Nabi suka makan kambing, tapi jarang jumpa kambing. Kita tak berapa gemar kambing. Tiap hari kambingan. Kambing aja. Udah digoleknya kambing, tapi dituang atasnya champagne. Ada. Tapi kita tahu, bukan berbuka. Ketika itu kita tahu melantap. Makan. Solat banyak yang tertinggal. Tarawih jauh sekali. Ustaz, balik nanti buat kat rumah. Kau memang manusia paling pembohong. Perut udah berjalan ke depan. Bau kambing aja. Ya, akhirnya balik nak buat. Tak. Kita tak ada kekuatan. Maka sebab tu kita buat dalam solat jemaah tu. Kalau ikut solat tarawih tak ada masalah, boleh buat. Dia di antara selepas Isyak sehingga sebelum subuh. Kalau larat buat pukul 4 pagi, buat pukul 4 pagi. Sebab ada, boleh tak boleh buat sendiri? Boleh buat sendiri. Perasan tak adalah hadis, riwayat yang sahih. Nabi pergi malam pertama solat dengan beberapa orang. Malam kedua Nabi pergi, dah mula ramai manusia. Malam ketiga Nabi tak pergi, jenguk je. Ramai manusia menunggu. Malam keempat Nabi tak pergi dah. Bermaksud Nabi solat di rumah, bukan Nabi solat di masjid. Esok Nabi pergi, dia orang tanya, "Ya Rasulullah, kenapa tak datang? Kami menunggu." "Aku melihat kamu menunggu dan aku tidak terhalang untuk mendatangi kalian. Tetapi ku takut Allah mewajibkan ibadah ini terhadap kamu." Jadi boleh nak solat di rumah, boleh. Tapi kalau solat di rumah, kita cepat. Solat macam celi-cepli. Nabi dah kata, jangan kamu solat macam jangan kamu sujud bagai ayam yang sedang mematuk. Allah, 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 Allah tu. Elok-elok sentuh je dahi, Allah, bangun gitu. Itu yang baca dia tu dahsyat. Allah di sini, iltizam juga di sini. Komitmen, beri komitmen kepada apa yang kita matlamatkan, insya-Allah. Dia tak ada apa-apa kekurangan. Allah bantu kalau kita mahu untuk buat apa yang Allah nak, Allah akan bantu. Rabbi yasir wala tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Allah pemudahkan. Di sebalik kesukaran dia mesti ada kebaikan, kemudahan dan sebagainya, insya-Allah. Sekejap ya waktu dah. Ada soalan ke? Sila. Kita tak pasti dia tak puasa berapa hari dalam Ramadan. Jadi pandang kita sebagai anak, kita kena bayar fidyah saja atau kena bayar dia punya puasa. Baik. Yang kita tak pasti itu maksudnya kita pasti dia tinggal lah. Kita pasti tak dia tinggal. Kita pasti dia tak puasa, tetapi tak tahu jumlah harinya. Maka kita boleh buat sekadar mana yang kita mampu. Sebab itu bukan di bawah kemampuan kita. Maksudnya, untuk mak dengan ayah kita atau adik-beradik kita, hak kita paling sayang ni, kita kena buat apa? Tak payah bayar fidyah. Tapi yang paling penting adalah qada. Qada itu yang paling besar sekali. Kemudian mohon Allah bagi keampunan kepadanya. Ustaz, bukan kata nak qada bagi bapak. Qada saya pun belum habis. Macam mana? Maka ketika itu fidyah lah. Ketika itu fidyah. Saya suka buat macam mana tahu. Okey, kita ni, saya laki bini 2 orang, bini seorang baru. Ada kosong lagi 3. Kalau siapa berkenan, sekarang hantar WhatsApp lah. Kan. Baik. Anak ada 5, yang dewasa 3. Jadi yang dewasa anak saya yang 3, campur saya dengan bini saya jadi 5 orang. Pesan, hari Senin ni kita puasa, niat ganti puasa arwah atuk. Jadi satu hari dapat 5. Ramai yang buat. Macam itulah keadaannya. InsyaAllah. Jangan buat seorang. Kalau buat seorang rasa terjunam kita. Sebab hak kita punya pun belum selesai. Kan ya? Dan boleh. Sehingga ada rakan-rakan taulan yang nak tolong pun dibenarkan. Cuma jangan bayar je. Ustaz bayar lebih sikit. Ustaz bayar lebih sikit. Yang bayar tak boleh. Ya, jadi kita buatlah takat mana yang kita rasa kita boleh buat, dan fidyahlah takat mana yang kita boleh fidyah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tadi yang Ustaz kata yang buat malam kita tutup. Tak ada. Tapi bila masjid banyak yang akhir tahun awal tahun tu kan. Itu pun sama juga. Yang tu pun tak ada.
Dia orang Melayu ni dia pandai terlebih. Orang Melayu dia terlebih pandai, bukan pandai terlebih, dia terlebih pandai. Dia kalau pandai terlebih, dia ke depan. Dia ini tak, yang Nabi suruh buat dia tak nak buat, yang Nabi tak buat, yang tu dia pulun buat. Dia cerita dia, Nabi dah pesan dah, Allah pun dah pesan, fattabi'uni yuhibbukumullah, Ali Imran 31 tadi, ikut aku maka kamu akan dapat kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Habis cerita. Last nak pesan, kalau ada tu imam yang akan bertugas nanti bulan-bulan Ramadan, tolonglah, tak payah duk baca sampai 1-2 juzuk satu malam, bergegang kepala lutut makmum. Makmum yang ada tu semua bakal jenazah belakang. Syok. Makmum-makmum yang ada tu kencing manis, darah tinggi, go out, gaut kan, dan segala macam. Jadi tu imam tolong tengok dulu makmum dia baca yang patut-patut. Kalau makmum geng pencen, baca ayat-ayat pencen je. Ayat pencen, ambil surah Ahad tu. Kan kita orang Melayu mengaji dari belakang. Kalau ikut kita baca lepas Al-Fatihah, Al-Baqarah. Tapi sebab kita orang Melayu mengaji muqaddam, sampai ketua muqaddam aja, 3 qul aja, maka tak payah baca panjang sebab itu sunat. Ya, malah kita kalau hari ini mudah, insya-Allah esok dia akan lebih mudah. Jangan sukarkan dan jangan lawan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam, insya-Allah. Siapa yang berhajat untuk taja berbuka dan sahur anak-anak pelajar pondok saya, 250 untuk sahur, 250 untuk berbuka. Kami sedang kumpul sepanjang Ramadan, 29 malam hari Ramadan itulah. Ya, kalau ada banyak, bagilah banyak. Ada orang tanya, Ustaz, saya duit banyak Ustaz, macam mana nak buat? Loh, kau dah ada banyak, kau bagi banyak. Ustaz, saya ada sikit, bagi sikit. Ustaz, saya tak bawa duit. Kalau tak bawa duit, doa je. Doa, ya Allah pemudahkanlah Ustaz Amran. Lepas doa, kau pergilah ambil duit, bukan doa tu datang duit. Itu pun tak faham. Allah Rabbi. Baik, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa ayah dan ibu kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami mohon di malam nisfu Sya'ban nanti kami diberi pengampunan, ya Allah. Diberi pengampunan, ya Allah. Diberi pengampunan, ya Allah. Dijauhkan daripada golongan yang syirik, dijauhkan daripada golongan yang putus hubungan silaturahim, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, kami jadikan Ramadan tahun ini Ramadan pengampunan besar bagi kami, ya Allah. Jadikan Ramadan ini Ramadan penuh rahmah dalam kehidupan kami, ya Allah, dan Ramadan yang membawa kami kepada jalan syurga-Mu, ya Allah. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.